Apa khabar YouTube? Mari kita tengok modification yang saya dah buat sikit-sikit lah pada motor ni. Motor saya ambil tadi, jadi saya buat lah modification yang minimum daripada barang-barang yang memang telah ada di rumah saya. Mungkin daripada motor lain lah, motor-motor lain dan motor benda-benda spare yang saya boleh muat untuk motor Avatar ni. Tak ada banyak lah modification, tak ada lah motor modification yang teruk-teruk sangat ya. Nampak motor standard lagi kan, body standard lagi, tak ada apa. Untuk modification saya fikir macam saya ada cakap dalam video selepas sebelum ni, disc brake mungkin saya akan tukar kepada disc brake dan absorber belakang tu. Absorber saya rasa macam lembut sikit lah, jadi saya ada absorber lama daripada motor lain. Mungkin saya akan cuba itu dulu sebelum saya beli absorber baru. Jadi eloklah kita cuba dululah, jangan kita buang duit kan. Motor ni rantai dia saya tak pasti berapa. Jadi saya mungkin nak tengok sprocket size dia berapa dan rantai dia kalau dia rantai size 428 jadi tak payah tukar lah. Kalau bukan 428, 425 itu saya akan tukar rantai tu. Tapi apa pun saya akan pakai dulu dalam 1000 km first service. Lepas first service tu barulah saya akan tukar sprocket ataupun rantai. Dan saya akan tengok kesesuaian tayar ni macam mana. Macam saya cakap tadi, sebelum nak buat modification apa-apa motosikal tu, kita kena gunakan dululah motor ni. Yalah, kita nampak motor ni macam menarik kan, jadi kita mesti test betul lah. Pasal ni motor China, dipasang di Malaysia. Kualiti dia pun kita tak tahu lagi ya. Ramai yang saya tengok dalam YouTube dan dalam Facebook kata bagus, hebat. Benda ni saya tak nak komen lagi, pasal saya pun tak tahu lagi kualiti motor ni. Kalau dia betul hebat, betul bagus, saya bagilah pendapat saya yang jujur ya. Tapi kalau dia tak bagus dan tak hebat, saya pun bagi jugalah pendapat saya yang jujur. Jadi supaya pembeli ataupun pengguna tidaklah buat pilihan yang tak berapa tepat ya. Harga motor ni murah, tapi saya ada tadi satu komen daripada Facebook. Dia kata dulu motor ni murah, sekarang dah naik harga pasal orang-orang yang buat motor ni ada juga dalam grup-grup, tengok grup ya, orang beli orang pakai dia naik harga. Jadi pada saya, kalau adalah pembekal, pengilang ataupun pemilik syarikat motosikal Avatar ni tengok bila orang dah mula pakai, janganlah ambil kesempatan untuk naik harga ya. Pasal bila harga dah naik terlampau tinggi, orang akan berfikir baik ambil motor lain. Jadi hati-hatilah. Kalau dah terbukti motor ni memang bagus, lain ceritalah. Tapi kalau benda baru tu, biarlah maintain harga yang berpatutan ya, harga yang boleh guna pakai, dibeli oleh ramai pemilik. Motor ni tak ada apa sangatlah harga dia. Jadi saya bersedia untuk habiskan duit saya untuk saya cuba saja motosikal ni. Kalau betul bagus, baguslah. Mari kita tengok apa modification yang saya dah buat. Tak ada apa sangat Jadi untuk modification yang 3 je modification yang saya buat. Satu, saya letak ini brace. Ni brace ni saya beli untuk motosikal lama saya lah. Ada kebetulan boleh pakai, boleh muat, tapi kena ketuk-ketuk sikit lah. Brace ni daripada Indonesia ni, murah rasa dalam RM20 je brace ni. Brace. Lepas tu bila saya letak brace, saya letak phone holder. Cuma phone holder ni dia besar sikit, brace ni kecil. Pasal phone holder ni untuk 22mm. Jadi bila tu saya balut lah dengan aluminium tape dan kita letak je lah dulu. Tak perlulah kita nak membazir duit kan. Jadi asalkan dia boleh pegang, mungkinlah nampak comot sikit, tapi boleh lah. Saya ada phone holder lain. Kalau yang ini tak elok, saya guna phone holder lain. Ataupun kita tengok lah nanti. Tapi brace ni dah cantik dah. Brace ni dah cantik, cuma size brace ni dia kecil ya. Bila ada brace, handlebar ni mungkin akan jadi lebih kukuh lah. Bila saya tengok pula, lepas saya pasang, lampu ni dia sengit sikit. Dan selepas brace, selepas phone holder ni, saya taruh ni
Ini pun daripada motor lama saya beli untuk motor lama tapi saya tak guna. Jadi saya pasang lah untuk motor ni. Ini general purpose windscreen lah. Dia kena, lepas kita pasang ni kita kena adjust 2-3 kali dulu barulah kita dapat ngam. Mungkin kita kena sengetkan lagi ke, jauh renggangkan sikit daripada lampu. Faham lah kan, bila kita dah pakai tu baru kita tahu. Jadi ini saya buat pasang dulu, nanti kita bila dapat okey, saya akan pasang lah. Ini windscreen ni saya beli untuk motosikal apa saya pun tak ingat. Lama sangat lah saya dah pakai. Mungkin saya nak letak kat Triumph saya ke, Triumph Speed Twin saya. Tapi saya tengok kualiti dia ni tak berapa cantik. Kualiti windscreen ni boleh lah untuk pakai motosikal yang tak berapa laju. Jadi eloklah saya letakkan pada motosikal ni. Motosikal ni pun speed dia dah 80, 90 lah paling kuat kan. Tak berapa laju. Jadi eloklah untuk motosikal ni. Sesuai lah daripada saya tak guna, saya pakai lah. Lagipun ini made in China punya ni, kenalah dengan motosikal made in China ni. Brace ni saya letak, brace pula, saya letak windscreen ni. Jadi saya beli hari tu windscreen ni lebih kurang RM130. RM130. Jadi modification saya windscreen ni RM130. Brace dalam RM22 daripada Indonesia. Phone holder ni saya beli China Marine. Ini semua China Marine. Buat apa kita beli bazir duit je, mahal-mahal. Ini quad lock China Marine, RM16. RM16. Tiap-tiap motosikal saya akan taruh benda ni. Saya tak tahulah berapa kelajuan yang boleh tahan dengan benda ni. Tapi saya ada letak dekat Triumph Speed Twin saya, bawa 130, 140. Masih tak ada masalah lah. Tapi risau juga takut phone melayang kan. Tapi motosikal ni dalam 80-90 km sejam, tak ada apa lah, tak ada perlu dihiraukan lah. Lain-lain tak ada apa modification. Yang paling penting bagi saya modification, saya nak letak tangki minyak merah tu yang saya ada. Saya akan letak di sini. Tengoklah macam mana. Pasal ni boleh buka, saya mungkin kena buat bracket lain. Saya tak explore lagi. Lepas tu seat belakang ni mungkin saya akan buka. Saya akan letak tempat letak box lah. Box saya tengok lah, kalau box yang saya ada tu boleh pakai, saya pakai. Kalau perlu taruh box baru, saya akan cari box baru. Tapi pada saya eloklah saya pakai box yang sedia ada dulu. Sekiranya bagus, barulah kita keluarkan lagi duit untuk beli box baru. Kerana kalau kita letak box pun mungkin tapak dia kena cari yang lain, dan mungkin membazir duit lah. Okay. Jadi tujuan motor ni saya gunakan untuk jalan jauh. Saya nak tengok tahan ke tidak dia untuk buat ride. Paling tidak pun saya nak ride satu Malaya. Tapi tak ada kesempatan lagi. InsyaAllah bila kalau masa banjir ni dah kurang, laluan dah mula clear, saya akan cuba guna motosikal ni lah. Dan mungkin saya letak tool peralatan perkakasan untuk repair motosikal, seperti untuk repair tayar pancit, untuk repair sikit-sikit lah. Enjin ni pun saya tak tengok lagi macam mana enjin dia. Jadi saya rasa enjin ni pun tak ada banyak beza dengan enjin motosikal Honda EX5 Class 1 gitu. Cuma kita tak pastilah pasal kita tak pernah buka lagi enjin ni. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Dan yang paling membimbangkan lah pada semua pengguna, spare part motosikal ni. Jadi kalau spare part ni kita boleh menggunakan motosikal Honda punya spare part dalam enjin, baguslah. Jadi tak adalah susah sangat kepada pengguna. Tetapi kalau tak boleh, pengedar motosikal ni kenalah sediakan spare part yang mencukupi dan tersedia ada bila kita memerlukan. Jangan macam adalah, kita nak sebutlah pembekal yang dulu yang bawa motosikal besar-besar. Dia bawa motosikal pandai tapi simpan spare part tak pandai. Jadi sekarang dah tak jual dah motosikal tu, dah bermasalah kan. Saya tak naklah macam Avata pun akan jadi yang sama. Jadi kepada pembekal pengilang Avata ni, janganlah pandai bawa motosikal aja tapi terlupa nak bawa spare part. Spare part paling penting. Spare part tu pastikanlah spare part tu boleh dapat
dan kalau ada spare part yang boleh digunakan dengan motosikal lain, bagi tahulah pengguna. Jadi pengguna akan boleh guna. Jadi jangan menyusahkan pengguna ya. Jadi kalau dari situ kalau support bagus untuk motosikal ni, insyaAllah dia akan dapat dijual. Tapi kalau support tak bagus, saya rasa dalam masa 5 tahun je orang tak beli dah motosikal macam ni. Jadi itu je lah saya punya nasihat kepada pembekal motosikal, pengilang motosikal yang baru-baru ni. Support kena bagus lah. Kalau tak support, orang tak beli. Tak usah lah. Tengok macam Comel, macam JRD, macam adalah motosikal zaman 2000 dulu yang bawa masuk motosikal China. Semuanya berkubur kerana dia tak support. Beli satu dapat satu free pun ada masa zaman tu. Okey. Terima kasih YouTube. Itu sajalah saya punya modification awal untuk motosikal ni. Dan cuti Christmas ni saya nak cuba jalan sejauh mana yang boleh lah. Tak berani lagi nak jalan jauh-jauh sangat. Sejauh mana yang boleh lah. Saya tak janjilah mana kan. Sejauh yang mana yang boleh. Nanti saya akan buat video macam mana motosikal ni. Baik, terima kasih.